Okey. Macam ni kita tengok berapa belah orang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi pada semua. Selamat datang ke sesi kedua kita daripada UPE. Alhamdulillah. Semua orang okey ke? Okey. Tiba-tiba bila start live semua senyap kan? Tadi kami tengah sembang-sembang kat belakang tadi sebelum room ni dibuka. Tiba-tiba bila live semua orang macam Okay. Farid punya intro ke tu? Ya? Farid punya intro ke tadi tu? Entah. Anda pun tak tahu siapa Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan mulut kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan nanti kena sayang siratal mustaqim. Okey. Ikhwan dan akhwat, selamat datang sekali lagi ke sesi kedua siri webinar Usahawan Bangkit. Macam last week, Ana pun masuk separuh je, sempat masuk. Kita ada nama-nama hebat yang baru saja, salah satunya Amma kita, yang baru saja minggu ni dengar ceritanya dah masuk ke Silicon Valley. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey. So untuk Usahawan Bangkit kali ini, kita nak membincangkan, kita ada 3 panelis kita hari ini. Kita nak bincangkan macam mana nak mula. Macam mana nak mula. So macam yang kita war-warkan tadi, kepada yang nak start, kepada yang dah start, kepada yang dah stagnant tu kan, tak gerak-gerak tu kan, kepada yang nak cari idea baru ataupun kepada sesiapa yang nak scale up, antum wajib tonton ni. Kepada siapa-siapa yang belum lagi kata Ana ada kawan kita ataupun ukti kita yang belum masuk, cepat-cepat bagi share link tu dan ajak dia orang masuk, pasal by 10:30 kita akan habis. Okey. So bersama dengan kita hari ini kita ada 3 panelis. Just in case okay, tapi sebelum tu just to smooth things up, at the current moment kita mutekan dulu kita punya mic masing-masing, just in case ada suara Akhi Anwar tadi ada kata ada suara intro tu kan. Okey, tidak berlaku. Okey, jadi insyaAllah kita bersama-sama dengan kita ada 3 wonderful panel untuk membincangkan macam mana nak mula. Okey, so nak perkenalkan dahulu, kita ada, kami panggil dia Baron. Pasal apa nanti kita dig kenapa orang panggil dia Baron. Akhi Syarul daripada dia pakai nama Commerce Capital tu. Okey, CEO and founder of Commerce Capital. Lepas tu kita ada Ukti Haridah. Anda kenal dia ni dan kereta dia masih bersama dengan Ana. Dah kenal lama dulu waktu dia buat coklat. Dulu buat coklat, sekarang ni baby product dan sale dah juta-juta lah kan. Lepas tu kita ada seorang lagi my dear friend Akhi Nizam, yang menjaga the well-being of kita ni, owner-owner syarikat ni. Tanpa servis-servis Akhi Nizam memang susah nak maju. Okey, so untuk kita akan ada 3 round. Ada 3 round. Sebelum tu pada ikhwan dan akhwat, sorry sangat Ana dah lama tak moderate program, dia agak janggal sikit, dah lama tak buat. Okey, kita akan buat dalam 3 round. First round ni is kita nak tanyalah. Kita nak tanya kepada panelis kita. Mungkin kita start daripada pada Akhi Syarul. Kita tanya pada Akhi Syarul. Akhi Syarul ni susah sikit nak korek rahsia dia ni.
Tak susah, Okay. tak ada rahsia. I know for a fact before Enta start Commerce Capital, you are a banker, kan? Ya. Enta adalah banker. Macam mana boleh terfikir nak start bisnes Commerce Capital lah, dan bisnes-bisnes yang lain dekat belakang lah? Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua pada pengurusi dan juga pada panel yang lain dan juga pada ahli-ahli yang lain. Saya nampaknya dah 22 orang dalam ni. Okeylah, pada soalan macam mana boleh terfikir kita buat santai-santai kan hari ni kan. Dia tak banyaklah tak belah berapa pandai, tapi adalah sedikit pengalaman yang kita dah pernah bermula kan. Sebenarnya Ana memang start macam kepada cakap tadi lah. Ana bekerja sebagai banker. Dah since 1998 sampai 2007 memang dalam perbankan lah. Dulu start dengan kerja di US selama beberapa tahun dan balik pun sambung kerja bank je lagi. Tapi dalam perjalanan masa kita bekerja bank tu, itu kebaikannya lah. Kita dapat melihat berbagai-bagai bisnes lah dalam bank kan. Orang apply untuk facility loan, ya. Jadi kita pun expose dalam berbagai-bagai bisnes. Jadi, bila kita tengok ni jual telur pun boleh pergi 10 juta, kan? Rasa macam excited lah. So rasa susah jual telur je kan. Senang. Jadi lama kelamaan tu kita banyak nak tahulah. So sebenarnya saya banyak belajar daripada apa yang dapat daripada di bank tu, exposure di bank melalui pergaulan dengan businessman. Banyak di situ sebenarnya. Dan juga pada masa yang sama kita dengar keluhan-keluhan, ya. Keluhan businessman ni apa yang susah? Apa masalah? Dia kata susah sangatlah nak dapat loan, Syarom. So yang besar ni, yang banyak yang besar pula, projek makin besar. Kita nampak, untuk dapat approve puluh-puluh juta tu macam senang je. Tapi banyak juga, especially Bumiputra, peniaga Bumiputra, yang banyak beri keluhan lah. Kita dah jadi kawan, ya. Jadi begitu susahnya dapat loan, susahnya dapat loan. Apa yang susah sangat? Kita rasa tak susah sangat rasa kita kerja bank. Kita memang itu area kita. Jadi dari situ kita fahamlah keluhan. Dan pada masa yang sama saya dapat sense ada keperluan ada, the needs is there. Syarom tolong macam mana nak buat ni? Macam mana dia tak faham. Sebab banyaknya terutamanya SMEs, biasanya Bumiputra, terutamanya Bumiputra, bila SME ni dia bila one man show. One man show ni bukan dia tak ada team, tapi dia tidak susah dia nak lepaskan dia punya function tu pada orang lain. Dia nak control semua dia, tangan dah macam micromanage. Jadi bila dapat peluang dan kita banyak permintaan ni, saya cubalah buat jadi financial consultant berdawal sambil kerja. Masa tu sebenarnya masih bekerja, tapi saya buat masa tu umur 29 tahun bekerja di RHB. Saya buat restructuring recovery restructuring. So tak kena mengena dengan pemberian loan lah. Tapi sebelum tu ada pengalaman tu. Jadi kita gunakan network kita dan kita cuba kita dapat the first loan. I ingat the first income, my first client is 120,000 punya fee. So taklah susah. Jadi dari situ kita buat servis tu banyak dan mula dan selama bila dah 2 tahun saya buat secara part time tu baru barulah beranilah buat full time. Itu sebenarnya antara macam mana lah terjebak dalam bisnes ni, punca-punca awal. Dan memang sebenarnya, dan satu lagi saya rasa saya pun memang datang dari keluarga yang ayah saya memang seorang ahli perniagaan. Jadi kita lihat daripada situ memang itulah yang saya rasa didikan dari kecil itu juga yang banyak mempengaruhi saya sendirilah. Buat pengetahuan semua, Akhi Syarom kita ni lah yang mengajar Ana tentang what is bankable in business. Nak tahu tu kena pergi jumpa dia. Boleh PM tepi.
Okey, kita cerita pasal 10 jual telur 10 juta ke? Ya, Setahun? tahun. Sale setahun? Ya. Oh. Tapi the next question ni Ana, dia lebih lagi daripada 10 juta setahun sebenarnya. Dia punya sale. Lebih lepas ni. Tapi ceritanya yang kita nampak sekarang yang lebih 10 juta tu. Ya. Tapi sebelum-sebelum tu, ya Allah, macam-macam jadi. Okey, Ana serahkan kepada the mama of baby products. Mungkin lepas ni ada nama baru kot, the mama of baby products. Macam best lagi. Okey, apa soalan dia? Soalan dia, Ana kenal NT dengan Zauj daripada dulu lagi kan? Daripada Ana pernah pergi Tambun, tengok kan? What drives you lah kan? Walaupun Ana dah dengar cerita tu berkali, tapi sebenarnya what drives you to start a business? Dan sampai sekarang lah. Okey, sampai sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Okey, terima kasih pada pada ahli panel dan ikhwan-akhwat semua. Right, macam mana kita orang boleh start business? Mungkin cerita dia agak lain sikit kot dengan orang lain. Actually sebenarnya sebelum Ana join Ikram, Ana ada banyak lagi lah jemaah-jemaah yang Ana join. Dan jemaah yang lama, masa tu Ana single lagi, Rafiza pun single lagi. Dan kami adalah Geng UTP. Geng UTP. Geng UTP. Dan masa tu Ana dekat Bangi. Masa tu Ana ingat Ana masih lagi usrah di Bangi lah. Kira-kira masa tu ada satu daurah tu Ana punya murabbi kata, Aridah, Ana nak anti balik Perak. Kan? So Samitna wa ata'nanya balik Perak untuk handle akhwat punya ekonomi. Rafizal pula daripada aerospace USM diarahkan, maksudnya dia macam senior juga, yang belah lelaki dia senior juga, Ana macam anak perempuan macam agak senior juga, dan kami pun dia pun balik ke Terengganu untuk handle ikhwah punya gerak kerja lah, ekonomi. Pendek ceritanya dia jadi Rafiza jadi ketua lajnah, Ana bergerak untuk akhwat, dan kita orang di-match kan. Macam itulah ni kan. Kita orang di-match kan masa lepas kami kahwin. Kami ni buat bisnes bukannya macam kami nak bisnes nak kaya, tak macam tu. Maksudnya kami ni buat atas arah dakwah. Macam itulah. Kami sebab dakwah memerlukan masa tu apa yang murabbi kita tekankan dan instalkan, dakwah tu nak berkembang kena ada ekonomi. So maksudnya macam masa tu dia ada lajnah ekonomi, dia ada lajnah matrix lah dengan dakwah kampus semua kan. Dan kita tahu dakwah tu nak berkembang kena ada ekonomi. Tu sebabnya kami antaranya macam senior yang untuk nak menggerakkan ekonomi lah. Masa tu Rafizal pun buat bisnes feedlot. Pendek ceritanya di end of the day kami kahwin, dan tahun pertama tu Rafiza dengan feedlot dia, tapi masa dia buat feedlot tu dia accident, jari dia putus masa dekat kandang. Masa tu Ana pun dah start buat coklat masa tahun kedua kahwin lah. Dan lepas tu lah baru Rafizal join coklat. Macam tu lah lebih kurang asalnya. Tapi kiranya coklat dan bisnes feedlot lembu tu kiranya memang initiate daripada akhwat-akhwat lah. Akhwat yang initiate. Okay, pendek ceritanya coklat start daripada 2008. Ana dapat kilang sebenarnya, Ana dapat lot kilang Jabatan Pertanian. Funding dalam 20,000 tapi dalam bentuk mesin. Dan kiranya kita orang masuk tu mesin tu dah bukan kita disediakan, maksudnya duit tu kita beritahulah kita nak mesin apa semua kan, dan barang-barang yang diperlukan lah. Dan so kita orang pun bermula dengan coklat handmade dekat Tambun. Tapi masa tu zaman online tak banyak lagi, masih lagi offline. Tapi bila Facebook masuk tu kita nampaklah impact of the dia coklat dia tak boleh post. Bila online dah masuk tu dia sangat handling cost dia sangat tinggi. So 2014 kita training tadi, dalam training tu kita akan ada
Okey, jap. 2014 kita surrender, kita kena sita sebenarnya. Masa tu kita kena sita. Kilang kita kena sita oleh MARA. Dan lepas tu Ana buat Shakely, dan juga Rafizal buat agent properties lah. Kini macam kami ni ada banyak bisnes lagi yang kami bermula. Dan pendek ceritanya struggle lah, sangat struggle memang. Dan kilang coklat kami tutup dengan kami berhutang hampir 150,000. Dan hutang ni bukan hutang bank lah, hutang ikhwat-akhwat. Masa tu kita ambil investment, 2 round raya kita buat investment. Dan ada akhwat yang buat loan government. Itu macam personal loan. Dan duit tu dia bagi kita, janjinya kita bayar every month. Tapi kita tak mampu sebabnya business tak okey kan. Lepas tu bila tutup tu struggle sangat lama juga. Dan sebab Tasnim Natural and Baby ni asalnya daripada anak yang bongsu, meragam, dan anak start pakai essential oil. Tapi betul-betul start Tasnim ni sebenarnya adalah sebab kita sekolahkan anak dekat Al-Amin, dan masa tu anak berhutang 10,000 dengan sekolah. Itulah sebab dia sebenarnya. Kita masa tu lagi pegang surat, macam mana nak bayar ni kan? Macam nak bayar ni. So itu yang anak keluarkan RM1,000 je asalnya. Memang Tasnim bermula dengan RM1,000. Kita beli barang, buat bam semua, buat kat rumah. Dalam masa 3 bulan, demand makin banyak. Dan maksudnya kiranya Tasnim tu bermula tak ada intention pun nak sebesar macam sekarang. Dia maksudnya bulanya Tasnim tu kita tak adalah macam kita nak business, kita nak jadi besar, tak ada, memang tak ada langsung terfikir langsung. Just nak buat tu setakat nak melepaskan yuran yang tertunggak 10,000 lah tertunggak masa tu. Dan bulan keempat tu kita masuk kilang, alhamdulillah lah sampailah sekarang. Alhamdulillah. Dan jualannya melebihi jualan telur Akhi Syahrul tadi lah. Tak ada lebih lagi. Ya, sangat mencabar. Allahu Akbar. Kita cerita pendek je lah. Dia ada cerita panjang ni nanti banyak lagi lah. Tu. Tapi siapa yang follow ada Haridah ada satu grup dengan Mubin tu boleh nanti nak share lebih-lebih. Boleh jumpa dengan Ukti Haridah. Ukti Haridah buat pengetahuan semua. Siapa yang tak tahu, just in case siapa yang tak tahu, dia ada dengan Akhi Rafizal. Anak first time ni baru tahu yang Akhi Rafizal aerospace. Memang. Masya Allah. Okay, mereka adalah founder Tasnim Natural. Tasnim Natural. Yang ada billboard dekat highway tu kan. Itulah dia orang. Masya Allah. Okay. Panel kita yang ketiga ni, kita cerita pasal besar-besar ni kan. Kalau tak ada panel ketiga kita ni, susah nak bisnes. Tiap-tiap tahun pening kepala, garuk. Bila SSM datang, kan, nak tanya macam-macam kan. So, Akhi Nizam, daripada Abrar, Masya Allah. Ana tahu, entah mula habis-habis kerja, you terus Akhi Nizam pernah bekerja ke ataupun terus buat bisnes? Yang itu Ana tak pasti. So boleh kita cerita sikit? Akhi Nizam, are you there? Sorry, unmute. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, malam ni alhamdulillah Penada Farid yang saya kenal lama kan. Pernah jadi ejen takaful dia? Daripada dia ejen takaful lagi kan. Kemudian di sini ada pengurusi PE, kemudian Setiausaha pengurusi Haji Fadil Saleh, Setiausaha Haji Anwar Osman, dan Datuk Razi pun ada, AJK, Ukti Salwa dan panelis insyaAllah, Haji Syahrum dan juga Puan Haridah. Dan memang lalu signboard tu memang nampak, lalu highway tu memang nampak signboard dia kan, signboard Utara Selatan, highway Utara Selatan, insyaAllah. Okay, alhamdulillah malam ni kalau tengok tajuk bagaimana nak mula bisnes kan, bagaimana nak mula bisnes 2022. So alhamdulillah tadi soalan Brother Farid kaitan dengan tadi lepas grad tu ada kerja lah ada kerja dalam nak kena kira balik
dalam 7-8 tahun ni. Lepas tu baru buka lagi. Tapi maknanya menjawab soalan bagaimana nak mula tu salah satunya masuk ke industri yang sama yang kita nak. Salah satu cara lah. Dia banyak cara kan macam mana nak start. Antara cara yang saya lalui maknanya bekerja dengan audit firm dan juga consulting firm lama kemudian keluar membuka join the partnership kemudian lepas 2 tahun keluar dia buka satu firma accounting dan juga company secretary Malaysian Institute of Accountant MAI itu begitulah perjalanannya ringkas je saya rasa itu dia tak macam tadi Arifah tadi dia kena tarik kereta dan sebagainya kan Itu kita tak sebut tadi lagi. tak sebut lagi lagi. Jadi perjalanan ni dia desire lah sebenarnya dia, keinginan apa yang kita buat tu dia kemahuan why itu menjadi satu faktor utama bagi saya untuk memulakan sesuatu perkara dan dia lebih menjamin stamina kita jangka masa panjang. Kalau tak mana lagi tinggi reason ataupun lagi tinggi why kita ketetapan di situ lagi tinggi ataupun lagi panjang stamina kita dalam satu perjalanan apa-apa perkara lah saya rasa. Di business ni part of our ni pekerjaan yang kita pilih. Business ni pekerjaan yang kita pilih dan untuk sekurang-kurangnya mencari nafkah dan seterusnya mengembangkan dari sudut yang tadi seperti mana yang panelis sebut tadi dari sudut ekonomi dan antara why yang lebih besar mungkin mula-mula awal mula bisnes tu dia tak nampak tapi lepas pertengahan dah beberapa tahun selepas tu kita punya minda ini minda kita ni lebih membesar kan kita banyak membaca pada tahun 2007 lagi saya dah baca buku autobiografi Lim Kok Tong Genting baru ni yang Genting Hong Kong ni kan itu salah satu bankrupt Hong Kong anak dia itu anak dia yang resign sebagai chairman itu salah satu langkah mungkin boleh motivasikan memberi motivasi kepada walaupun dia bukan Islam tetapi nilai-nilai yang baik yang ada pada siapa saja yang kita boleh ini. Memang pada permulaan tu kita kalau ikutkan latar belakang saya dalam keluarga pun tidak ada yang kebanyakannya dalam bisnes tetapi kita membuat satu pembaharuan dalam ini. Ini mana-mana sektor pekerjaan ataupun ni kita memilih bisnes ni sebab kita passion untuk kita rasa kita nak membangunkan sesuatu dalam keadaan dalam ruang lingkup kita. Kerana kita bukan hanya follow somebody tetapi kita yang memimpin, kita yang lead. Maknanya kalau dalam organisasi kita lead team pasukan untuk membawa kepada satu arah tuju yang kita tetapkan sendiri. Gitu itu. Itu maknanya dalam satu industri kita pilih kemudian kita majukan dia untuk mencapai suatu alamat. Itu dari sudut seberingkas sejarahnya, insya-Allah. Banyak lagi tapi tak mungkin tak cukup masa ya. Tak apa, banyak masa lagi untuk tak. No worries. Okay, what's your motivation to start a business? Dan apa motivation anda sekarang untuk continue the business? Yang tadi yang anda sebut tadi, maknanya kemahuan untuk bekerja sendiri, untuk membangunkan entiti kita sendiri, kemudian untuk lead the people, untuk menyumbang dan menyelesaikan masalah-masalah di dalam masyarakat ini melalui produk ataupun servis kita lah. Kalau dalam konteks industri ini servis kita kan. Jadi kalau maknanya society itu dia memerlukan kita ni semuanya. Kan usahawan-usahawan ni society memerlukan
memerlukan kita. Bukan sekadar kita memberi peluang pekerjaan kepada mereka, tetapi memberikan solusi kepada masyarakat dan rakyat negara ini yang melalui servis-servis kita untuk mana kalau dalam bidang saya ni dari sudut compliance dan juga memperkembangkan bisnes itu dengan merujuk contohnya laporan kewangan, kemudian bagaimana penilaian di sudut taxation itu, kerana itu untuk mengembangkan suatu bisnes itu ataupun mendapatkan financing kan dan sebagainya. Kemudian bagaimana pematuhan sebuah syarikat itu dalam undang-undang di Malaysia ini kan antara yang tersekat tu kadang sebab kita tak patuh undang-undang kan ataupun tak patuh mematuhi apa yang itu undang-undang manusia, tapi kita dalam ini dalam sebab kita duduk di negara ini kan dan kita memberikan solusi itu melalui itu kan. Dan mungkin boleh sound ataupun boleh memberikan solusi lah juga kepada pemimpin untuk memberikan perubahan terhadap dasar dan sebagainya. Allahuakbar. Untuk pengetahuan ikhwan dan akhwat, anak biasa akhir design ni pasal dia formal. Bagi anak dia formal kan, dia straight dia kan. Saja kacau-kacau. Okey, itu round yang pertama. Sekiranya antum ada nak tanya nanti boleh tulis kat chat. Kita ada daripada akhi Haji Abdul Rahman. Syarikat Abrar ni serupa macam yang dimiliki oleh akhi Hasni dulu ke? Boleh akhi Nizam boleh? Tak sama. Tak sama Nama sama tapi tak ada kaitan dari segi apa ni ikatan tu tak ada hubungan. Okey. Memang ramai tanya. Memang ramai tanya. Kebetulan. Okey, so kita pergi ke round yang kedua. Okey, tadi tentang kenapa start buat bisnes, kan? Sebenarnya macam mana sendiri kan? Bila start buat bisnes tu macam bila orang cerita tu semua best lah. Semua kalau cerita tu semua untung juta-juta lah. Kan? Kalau kita sebelum kita masuk tu kan, so kita start masuk tu kan, apa sebenarnya cabaran yang antum hadapi as I can call all three of you seasoned businessmen, kan? Businessman yang more than 3 years tu definitely a seasoned businessman lah, kan? Apa yang menjadi cabaran utama? Maybe setiap panelis boleh bagi tahu 3, kan? Cabaran utama bila antum buat bisnes, kan? Mungkin anda boleh mula dengan akhi Baron kita, akhi Syarul, tafadhal. Oh, cabaran cabaran. Bukan cobaan. Cobaan tu banyak. Kita ikut cerita Beramli lah. Cobaan. Cabaran dalam perniagaan ni, okey, melalui apa yang Anan pernah lalui lah, pengalaman, berdasarkan pengalaman dalam bidang yang saya ceburi lah. Yalah, permulaannya memang saya terlibat dalam kewangan, dalam advisory lah, sebagai financial consultant sebagai permulaan. Financial consultant dan seterusnya, dalam perjalanan itu kita nampak ada banyak keperluan yang segera. Sebab dalam banking ni, dalam berurusan dengan financial consultant, kita banyak berurusan dengan banking. Macam ni dah tutup tak kamera? So, banking ni biasanya lama nak dapat, lambat. Jadi among othersnya kita perlu sedangkan bisnes tu cepat, dan bisnes cepat dia nak perlukan modal cepat, especially modal lah. Minta hari ni semalam nak duit kan, biasalah tu. Kalau orang datang bank ke, orang datang minta ada hari saya nak apply ni, bila nak guna? Esok, semalam nak guna. Jadi bila sedang jadi kami terlibat dalam perniagaan pemfaktoran lah selepas tu, di mana melibatkan pembiayaan terus menggunakan duit. Jadi apa tahulah nak dapatkan, sedangkan nak dapat modal nak buat bisnes pun
untuk buat bisnes lain nak dapatkan modal pun ada satu cabaran. Bayangkan cabaran dia untuk memulakan perniagaan yang memang beri orang modal. Kan? Cita-citanya masa kat bank dulu memang aku nak keluar ni, nak buka bank lah. Rasa nak buka bank, cita-cita. Saya rasa ada banyak keperluan kalau kita lihat memang bank yang dikuasai orang Melayu ni sangat kurang lah. Tapi kita bila kita keluar, kita rasa kita tidak ada kemampuan, jadi apa yang saya fikirkan ialah how do I open a bank dalam keadaan tak mampu dengan apa yang ada kan. Jadi kita mulakan dengan satu, buat perniagaan services, financial consultant, yang kedua factoring tadi untuk finance business, dan kita pun pada masa yang sama kita buka pula koperasi yang memberi pembiayaan kepada personal. So dah ada lah. Jadi along the way tu cabarannya pastilah nak dapatkan kepercayaan sebenarnya. Dalam bidang kami, the most sama dengan integrity, nak dapatkan trust daripada terutamanya kita punya pembiaya lah. Kita kalau sekarang ni kalau pernah dengar, kalau biasa kita dengar kan, crowdfunding is a common thing now. But we have started this 12 years back. That's how we started. Crowdfunding. Kena crowdfunding, kumpul duit kawan-kawan, okey kita buat. Dengan 50,000 kita buat perniagaan tu. Macam 50,000 boleh buat? Boleh. Boleh buka bank? Boleh. Jadi cabaran ni itu. Dan satu, bila nak berkembang, nak dapatkan trust people, itu saya rasa satu cabaran yang sangat besar lah dalam perniagaan yang baru. Tapi alhamdulillah, along the way we managed to gain trust daripada kawan-kawan kepada investor yang lain, dan berkembang. Alhamdulillah selama 12 tahun ni kita dapat berkembang lah, dengan Allah hadirkan orang-orang yang baik, yang bagus, yang banyak bantu kita untuk dapatkan pembiayaan ni. Kita dapat pemodal, dan pada masa yang sama, of course, itu satu, modal. Yang keduanya, bila dah ada duit, dah ada modal sikit, kita awareness. Nak create branding awareness. Siapa ni? Siapa Syahrum ni? Siapa MyCommerce? Dulu used to be MyCommerce. So, siapa ni MyCommerce? So, nak create niche kan, branding tu. Ni Along ke? Dia senang, dia orang kata Along. Dia orang semua brand semua, duit Along. Sedangkan kita memang terlibat dalam pemfakturan lah. Dalam pemfakturan ni sebenarnya kita finance government, GLC, public listed punya projects. So tetapi bila kita ada word of mouth sangat powerful lah. So kita gunakan network di bank untuk, bila kita cakap mungkin orang tak percaya, tapi kalau bankers cakap, dia macam doktor cakap lah, ni you sakit ni, you makan ubat ni, you makan kan. Jadi kita banyak kawan-kawan bankers dalam banking yang promote kita through word of mouth. So people dah mula percaya, dan dia brand tu semakin baik di kalangan businessman. So kita tidak pergi mainstream pun. So kita sedar size kita. Kita bukan banks, we are not banks. So kita small. Sebab nak pergi keluar pun, nak keluar pergi mainstream tertakut kan. Kalau kita dah commit, kita dah ada orang expect banyak, jadi kita tak nak backfire to us lah. So we manage that along the way lah for the past 12 years. We manage step by step, dan alhamdulillah 2019 we make a step further. Kita buat rebranding. We start to go to not main market, mainstream, tetapi lebih sebab 2019 ni lebih pada social media. So kita lebih ke depan lah. So kita punya position, location pun kita pindah kepada location yang lebih baik, yang lebih di Kuala Lumpur, lebih dekat dengan pelanggan. Dan yang ketiganya saya rasa ialah pengurusan lah. Dalam bidang ni macam cakap, ia melibatkan trust, integrity, tadi kan, integrity. Jadi bila pengurusan, kita perlukan orang-orang yang amanah lah, terutama kita berurusan dengan duit. Jadi antara cabaran besar ialah menguruskan staff-staff kita supaya dia sentiasa amanah, sentiasa jujur, amanah, jujur, dan juga tidak menyalahgunakan kuasa lah.
terutamanya kan bila melibatkan kewangan duit ni. Jadi itu antara cabaran utama lah yang saya hadapi sebagai untuk menguruskan Commerce Capital for the past 12 years. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terbaru Commerce Capital termasuk dalam senarai yang ada dapat pengecualian apa tu? Cukai ke apa ke? List. belum lagi. Oh, belum lagi dah. Belum lagi. Yang ada senarai itu stamp tu itu dalam ni kita punya ni kot, mungkin stamping fee. Oh, stamping. Okay. Tapi tu Haji Abdul Rahman mengucapkan tahniah atas anugerah Best SME Solution Provider Finance 2020. Terima kasih. Ada soalan daripada Haji Ufti Syuhada. Apa big why Haji Syarul untuk buat bisnes yang bukan mainstream 12 years ago? Sekarang banyak bisnes follow trend, viral, seasonal sahaja. Alang-alangnya nak saja terus tanyakan soalan. Why? Why? Okay. Ikut pengalaman Ana masa bekerja di bank, itu salah satu rintihan businessman ialah modal. Dan malangnya rintihan ini kebanyakannya datang dari Bumiputra Islam. Jadi sedangkan kita nampak perbezaan ini di antara businessman Bumiputra Islam dan juga Chinese, especially Chinese lah. Walaupun diorang ni bisnes dia kecil, tapi pengurusannya baik. Somehow dia pengurusannya, accountnya intact, cara pengurusan kewangannya baik, documentation cukup, bayar tax, So bila dia maknanya dia faham apa keperluan perbankan. Tapi Bumiputra ni bisnes bagus, tetapi kita tengok kenapa buat loss, kenapa macam ni tak ada, minta ni tak ready, cash flow tak ada. So sebab pengurusan. Jadi mungkin ada mereka tidak faham, sebenarnya mereka tidak faham kefahaman mengenai keperluan syarat-syarat perbankan tu waktu itu bukanlah sangat rendah, tapi agak rendah lah bagi saya. Jadi bila kita lihat secara overallnya, memang itu kalau waktu dulu tu memang rintihan modal. Jadi saya rasa terpanggil untuk ini dia jadi macam seumpama masalah ummah, tahu. Seumpama ini adalah, saya rasa ini role yang sangat besar saya boleh jalankan untuk bantu peniaga Islam untuk dapatkan modal dengan cara yang baik, dengan modal yang murah daripada bukan saja perbankan tapi institusi kewangan. So dan kita pass the knowledge to them how to manage and what are the requirements is how to manage in future. That's what we do. Jadi saya rasa itulah antara dan sampai sekarang kita masih lagi buat perkara ni. Cuma mungkin kalau dulu mungkin kita start dengan small businesses, tapi sekarang ni alhamdulillah kita dah berjaya train klien kita semakin besar. Dan sebab apa? Klien yang dulu 10 tahun dulu dah semakin besar. Itu dia punya sebab we grow together. So alhamdulillah akan ada yang tewas di dalam perjalanan, tak apa, tapi dia akan come back. It's a cycle. It's normal. Tapi motivation big why-nya itu. I think ada perjuangan peniaga Islam yang keperluan servis yang kita ada, kepakaran yang saya ada untuk saya contribute pada ummah, insyaAllah. Itu saya rasa that's the big drive, dan I really hope one of them become billionaires. Dan alhamdulillah memang ada yang sangat berjaya, yang ada ended up yang ratusan juta, besar lah banyak. Alhamdulillah. Kepuasan, that one is give me satisfaction. Masya Allah. Okay, alhamdulillah. Thank you Haji Syarul. Haji Syarul ni macam semua orang tengok, Haji Syarul punya industri ni agak tak open lah kan, semi close lah kot, kind of thing kan. So sekarang ni Ana nak tanya kepada Ufti Haridah yang memang dinamiknya sangat tinggi kan, because you are playing with open market kan.
barang baby products dulu ada satu rival, sekarang ada berpuluh rival, semua orang nak jadi macam Tasnim. Kalau anda tengok dia punya Facebook post kan, kata logo pun nak macam Tasnim, color pun nak jadi macam Tasnim kan. So apa cabarannya? Apa cabaran yang sentiasa anti tunggu-tunggukan as you grow Tasnim? Alright, okay, cabaran. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ana sendiri lah, mungkin Ana open kot dia punya pattern. Cabaran bisnes yang dah tutup yang dulu dengan cabaran bisnes yang sekarang, boleh tak? Ana share dua-dua. Boleh. Okay, cabaran bisnes yang lama yang kita sampai tutup tu, dia mungkin agak berbeza dengan cabaran bisnes yang kedua lah. Anda boleh kata dua lah. Yang Tasnim Mansion ni macam second business yang besar lah. Kalau cabaran yang lama tu memang kita kecil, sale tak banyak, lepas tu tarik sana tarik sini, memang tak ada account. Itu memang macam Syarul tadi kan, memang betul lah tu. Memang kita ambil investment ikhwat-ikhwat, lepas tu tak bayar, lepas tu duit dah tak boleh bayar, macam tarik duit. Memang dengan keadaan sale pun tak okey lah. Sale tak okey dan masa tu pun staff dalam 2-3 orang je sebenarnya. Dan masa itulah yang cabaran yang sangat, bila bisnes kita running business, suami isteri berbisnes, tak ada gaji semua kan, kita tak kerja. Jadi memang bisnes tu jadi satu total income kita lah untuk kita hidup. So yang pernah kami hadapi, Anda pernah masuk lokap sebab tak bayar duit ke BSP. Tapi bukan sebab tak bayar duit BSP, Anda tak ada duit masa tu, malam tak ada duit nak bayar duit cost code. Kita mengaku salah dan masa tu tak tahu pun kena bayar cost code. Kita pun pergi je lah mengaku salah kan. Lepas tu dia kata kena bayar cost code. Oh okey, tak ada duit kan, macam mana kan. So kita pun nego, okey tak apalah, saya masuk lock up kejap lah, dalam 1 hari je sebenarnya. Dan dalam cabaran yang lama tu pun kita pernah naik kereta kena tarik, makan bercatu-catu, anak-anak macam malam makan roti canai je. Itu cabaran masa bisnes yang lama lah, masa bisnes yang tak grow tu. Okay, bila cabaran bisnes yang sekarang, bila dah start grow, dah sale pun okey semua tu, dia more kepada cabaran management lah pada Ana. Dan tapi sebenarnya Tasnim pun kami sangat berhati-hati sebenarnya. Kami sangat berhati-hati membina Tasnim, dan Tasnim memang grow daripada RM1,000 dan kami tidak ada apa-apa injection pun duit dan modal selama 4 tahun. Memang sangat organik lah. Cabaran awal Tasnim masa first month, second month, first year tu, daripada macam mana Ana daripada RM1,000 Ana beranak kan, beranak dia macam pusing tu dia tak banyak boleh pusing habis, sebab kita boleh buat produk contoh dalam macam 1,000 tu Ana boleh buat dalam 500 botol kan. Nak pergi kepada 2,000 botol tak cukup. Dia macam kita kena jual 500 dulu dapat profit, betul buat lagi production untuk 1,000 botol pula. Itu dah jual 1,000 botol, dah untung, buat pula 1,500 dulu. Itu cabaran awal lah. Memang sangat menjaga duit dan memang sangat berjimat juga masa awal tu, dan kita sangat berhati-hati sebabnya kita pernah rugi dengan bisnes yang lama. Maksudnya kita berhutang dekat 150,000 dengan tak manage betul-betul kan. So kiranya memang awal tu memang cabaran. Masa tu Ana tak spend marketing, kiranya duit yang ada tak spend marketing pun. Memang our priority adalah production. Sebabnya kalau kita tak ada barang, macam kita nak jual barang kan. Kita memang duit tu memang pusing untuk buat barang sampai sekarang, even sampai sekarang pun sebenarnya kita still lagi sangat menjaga duit untuk production. Okay, bila kita dah itu di bahagian production barang lah, tapi dari segi kata dia management, so far Tasnim dah 5 tahun, kita dah ada segi staff lah. Memang anda nampak yang key-nya adalah segi staff, sebab Tasnim memang tidak ada akhwat yang betul-betul stay. Kita memang mengharapkan tenaga orang umum lah. Itu yang anda nampak lah. Dan kita tak adalah macam, dan kita tidak ada macam kekuatan management yang top. Anda dengan Rafizal je. Lepas tu kita mengharapkan staff yang ada untuk komitmen kita share values kita share vision kita share kita punya ke mana kita nak bawa ke Tasnim kan. Tapi tak semua staff dapat membawa, saya cakap, tak semua orang nampak macam orang Melayu kot kan. Kita langit bintang dan bulan, dia orang tak percaya sangat. Macam itulah yang anda nampak. Dan Ana sepanjang 5 tahun ni Ana dah bertukar 4 batch staff.
Maksudnya yang pada awal resign ramai-ramai lah. Kalau kat atas ni dia ada momen resign ramai-ramai masuk tim baru. Lepas tu yang tim yang kedua ni resign ramai-ramai masuk tim 3. Macam tu lah. So sekarang ni so far yang sekarang ni yang latest masa bulan 9 rasanya tahun lepas, itu pun ada anak punya staff resign 9 orang beramai-ramai dan sangat struggle lah bila kita dah buka rentas negeri tu, memang sangat susah nak jadi staff. Ya Allah, rasanya pengsan kan. Bos lah handle semua dan so far sampai sekarang pun masih lagi tak complete lah staff yang ada sekarang. Kerja macam dah batch yang keempat lah. Tu cabaran yang kami hadapi dari segi kita nak nak tarik key leaders yang boleh bawa kita. Sebab kita pun dah umur 80 lebih kan. 40 lebih. Sampai bila kita nak bawa Tasnim ni? Kan? Betul tak? Okey lagi. Tak lah. Lebih kan? Kita kena create our successor lah. Tapi dia take time sikit lah nak develop sebab yang lama macam batch yang lama tu dah tak ada dah. Pada anak key yang paling mencabar lah. Ada segi staff dan dari segi modal juga lah, dari segi production semua. Dan kita pun sepanjang 5 tahun pun kita dah pindah beberapa tempat lah juga, beberapa tempat office yang ada. Itu je kot. Kalau yang secara dia macam ni lah sebenarnya. Sebab kita pernah ada bisnes yang jatuh dan bila kita rasa bisnes sekarang ni tak adalah macam sangat, macam bisnes lama. Faham tak? Bisnes lama tu teruk gila kan. Jadi macam ada sekarang ni macam ada cabaran tu. Okay, mestilah ada bisnes, ada cabaran. Just kita face it je lah. Kita just hadap je lah apa yang kita kena hadap macam tu. Betul. Rasanya HR punya isu ni ataupun staffing punya isu ni semua orang ada. Semua orang ada kan. Macam ni you nak manage, macam ni you nak mitigate dan macam ni you nak control je supaya kita tak effect sangat pada bisnes kan. Betul. Okay, Rida, alang-alang tu nak dapat satu soalan daripada Akhi Haji Abdul Rahman. Produk Tasnim mendapat ini semakin mendapat tempat. Nak tahu how you manage your business dalam keadaan pandemik ni bila ramai orang gulung tikar. Oh right, okay. Sebab bisnes anda menggunakan ejen, anda bisnes menggunakan ejen. So masa pandemik memang tak effect sangat. Sebab kita online. Yang first kita memang counter online dan sebenarnya jujur cakap lah, bila buka rentas negeri dan sekarang bisnes kita orang lagi out. Masa PKP sangat best. Sangat best sebabnya semua orang kat rumah, kita dah buat live orang tengok. Bila dah buka memang dia sebenarnya sangat mencabar lah. Macam masa pandemik, masa PKP 2 tahun tu, kalau anda punya team lah dengan ejen-ejen yang ada, kita pernah sampai satu Zoom dalam 200 orang, 300 orang kan, masa PKP. Besok sekarang ni yang latest, yang macam bulan 1 ni, dia drop banyak juga lah. Setiap kali Zoom tu dalam 70, 80 tu pun struggle jugalah nak dikumpulkan. So maksudnya satunya is sebab kita ni adalah online dan kita guna ejen. Dan masa PKP tu pun memang 100% orang online kan. So dia tak effect sangat. Dan satu lagi, kena faham juga Tasnim ni adalah produk solution. Dia adalah produk kepada masalah. Maksudnya kalau baby tu ada masalah, selagi itulah Tasnim masih lagi relevan. Selagi baby jaundice, selagi baby batuk dan sesama, selagi baby tak tidur malam, selagi itulah market kita lah, market kita. Dan bila Tasnim tu dah lama, dia dah agak stable sikit lah dan orang dah kenal kan. Dan satu lagi yang pada anda lah, alhamdulillah lah, anda sangat bersyukur, produk kami sangat works. Memang 95% lah anda boleh kata menjadi. Produk sangat bagus, kilang yang buat tu sangat bagus, resepi yang ada. So daripada situlah dia macam grow and grow. Bila ada pandemik. Dan kalau macam kami ni macam biarlah pandemik balik, biarlah PKP balik. Macam tu lah. Sebab bila PKP orang rumah dan orang akan mula shopping, orang tak distraction lah dengan macam-macam yang kat luar. Tapi satu lagi lah, kalau macam yang PKP yang baru ni, yang PKP 3 tu, dia kalau macam anda sendiri, dia ada banyak produk kan. Ada produk juga yang efek daripada keadaan. Contoh dia macam masa pandemik yang last 5 bulan kita duduk rumah kan. Dan semua baby tak keluar, semua baby tak pergi taska, semua baby tak pergi ke tadika. Maksudnya baby sihat. Baby sihat. Dan bila dia pergi taska, dia start batuk, semua demam. Memang jangkit.
berjangkit tu kan. Memang SKU yang batuk sesama tu memang drop juga hasil. Demand dia tadi bila buka balik rentas negeri tu orang dah start hantar anak balik, memang pick up balik. Macam tu. Oh, interesting. Okay. Dia bergantung kepada kesihatan baby-baby yang ada. Baby-baby yang ada. Okay, alhamdulillah. Okay, jazakillah khair kepada Putih Hamidah. Okay, kita pergi kepada panel ketiga, Akhil Nizam. Bisnes Akhil Nizam ni sesuatu kewajipan. Contoh macam Ana punya bisnes, Akhil Syarul punya bisnes, Putih Hamidah punya bisnes, mesti nak servis Akhil Nizam. Kan? Tak boleh tak ada. Kosek tak boleh tak ada, audit tak boleh tak ada, tax tak boleh tak ada kan. Tapi Ana yakin dan percaya walaupun dalam bisnes macam kata wajib semua orang ada pun ada cabaran. Kalau Akhil Nizam boleh kongsikan. Akhil Nizam, ada ke? Unmute lah. Sorry. Okay, terima kasih ni kepada Farid. Berkenaan dengan cabaran memang fikir juga apa cabaran ni kan. Walaupun memang ada cabaran tu. Supaya nampak berbeza sikit lah dengan industri lain ni kan. Kalau ikut bidang kita ni macam apa yang tadi moderator sebut tadi, memang semua usahawan ataupun bisnes tu perlu dari sudut compliant, memang kewajipan dari sudut undang-undang ni. Jadi daripada situlah cabarannya ada. Bila mana ramai buat servis ni. Ramai yang buat servis ni dan output dia samalah, accounting, kemudian daftar syarikat sama kan. Kemudian dia punya pengiraan pencukaian sama, ada standard dia, ada format dan sebagainya. Itu cabaran yang utama. Bagaimana nak benda tu jadi beza supaya ada demand kepada kita kan. So itu yang antara cabaran ni lah. Itu yang pertama lah. Cabaran tu bagaimana nak hadapi, antaranya adalah kita cuba untuk mengkhususkan niche kita lah, sasaran kita daripada networking yang ada. Kemudian dari sudut membina trust lah. Kalau maknanya dalam social media ataupun dalam platform online yang ada ni, banyak memang service provider yang macam kami ni memang banyak. Dan banyak yang promosikan kan. Tapi bila kita buat tu, dia tidak semestinya melekat kan. Tetapi dia mungkin kebanyakannya kalau ikut mungkin sebahagian besar dia mungkin kawan dia ataupun networking yang ada, yang kenal sebab dia macam yang Haji Syarul sebut tadi, dia sudah kepercayaan lah trust kan, sebab servis ni maknanya memerlukan payment awal contohnya kan, bagaimana kita habiskan kita selesaikan job kan dan sebagainya. So antara lain cabaran lain waktu PKP lah yang start daripada tahun 2020, maknanya itu kita start dengan sebab kalau ikut kerja kita ni kerja yang bagaimana buat accounting kan, kemudian pengurusan auditing itu. Jadi bagaimana itu banyak kita cuba atasi itu dengan perbanyakkan lagi platform social media pun. Kita pun dah start ada 5-6 platform social media, walaupun tidak secepat Haji Syarul ataupun Kak Idah tadi. Kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada dan sebagainya. Cuma mungkin kita baru start Abra ni tahun lepas, sebelum tu Nizam & Co. Kita restructure daripada firma kepada syarikat Senam Berhad dengan pengurusan yang lebih baik. Itu antara cabaran yang kita atasi. Macam staffing cash flow tu biasalah pada 3 tahun awal ataupun 4 tahun awal, 5 tahun dia jadi. Kemudian PKP ni cabaran itu naik turun. Itu mungkin satu yang tadi apa yang sebut tadi biasalah. Benda tu berlaku. Memang kita pernah
banyak belanja untuk staffing kan, tiba-tiba resign kan. Sebahagian besar resign, betul kita dapatkan balik. Itu yang menjadikan kita ni lah lebih mature untuk tengok, untuk lebih pandai untuk menguruskan staff, untuk menguruskan pentadbiran lah, HR dan sebagainya lah, itu ke depan lah. Kemudian kita tingkatkan dari sudut SOP, prosedur. Masa PKP itu kita belajar banyak lah. Kita masuk seminar kan. Kita nak naik balik, nak naikkan bisnes tu waktu itu. Gaji tu kadang-kadang itu biasalah, ada yang lewat sedikit kan. Dan itu antara cabaran yang ni. Kalau lagi satu, industri kita ni, bidang itu cabarannya waktu PKP itu kan yang affected adalah usahawan kan, bisnes-bisnes. So kebanyakan klien kami ni memang 95 ataupun 96% adalah usahawan ataupun bisnes kan. Jadi bila usahawan ni affected, kita cuba dapatkan ni, sebab ada yang usahawan berkembang kan, bila PKP kita cuba dapatkan mana kita dapat sasaran yang lebih baik daripada yang sebelum kan. Daripada networking, yang kita tengok company-company yang okey kan, dari sudut mungkin dari sudut cash flow. Kalau macam kami ni, konsep ni kita boleh tengok lah maklumat ataupun information yang mungkin dari sudut ni lah syarikat kan, dari sudut apa ni prestasi dan sebagainya lah. Itu Senang cerita barang-barang PNC lah. tapi ada yang tutup mana yang kita boleh, yalah, kita boleh mana kita masa tu juga kita kembangkan dari sudut consultation lah. Mungkin nak jadi berbeza sikit, consultation tu lebih yang lebih turun kepada ni lah masalah-masalah, cuba mengatasi masalah-masalah klien dengan lebih baik daripada sebelum ni lah. Cuba menyentuh apa sebenarnya yang tersurat tu biasa, yang tersirat daripada isu-isu yang sebenarnya yang diharapkan oleh klien-klien ni lah. Wallahu a'lam, insya-Allah. InsyaAllah. Itulah kita as business owner ni kan, adalah anak-anak saying lah, lebih kurang dia kata hiring is taking chances, firing is absolute kan. Hiring ni kita cuba je lah kan, nampak macam okey kat interview tu kan, kita boleh ambil kan, tapi kalau tak okey je memang out you go lah. Fire with the right apa tu, dengan cara yang betul. Kalau tidak 20 bulan gaji akan dikompensate. Okey, siapa-siapa yang tak tahu tu nanti kena search. If you fire a wrong way, siap-siap boleh makan diri, bisnes boleh lingkup pasal bila kita fire orang cara yang salah. Okey, kita ada soalan kepada Ukhti Haridah dengan ini soalan ni mungkin UPE boleh jawab soalan sebelum kita pergi ke final round. Daripada Akhi Ana rasa Akhi Abdul Rashid Munir kalau tak salah, Haridah Syabas, cabaran menjadikan you a seasoned business person faster. What could Tasnim could have done better in the management setup? What could Tasnim could have done better in the management setup? Kalau kata apa yang you rasa kalau you beri tu management setup yang lebih bagus? Saya tak faham. Apa yang Tasnim boleh buat could have done better in management setup? Oh right, okay. Firstnya memang kita banyak belajar juga lah. First dulu kita ada ambil kelas Ibu Hanim semua tu kan. Lepas tu kita banyak improve yang the latestnya kita ada ambil outsource HR. Dan kita pun memang Ana pun memang bawa title juga. So banyak benda yang kita belajar juga ada segi management lah. Dan
yang latest nak ambil HR outsource sebabnya masa tu pun kita nak betulkan balik banyak benda yang keadaan dan dia pun hiring a good HR untuk kami. From that kita sekarang ni masih lagi dalam proses nak restructure macam-macam lah. Contoh macam bila nak ambil outside HR tu dia buat balik audit, dia buat balik sebenarnya sampai nak susun balik SOP, everything lah. Tapi masih lagi dalam proses semua nak betulkan balik keadaan yang ada. Macam tu. Okay. Lepas tu soalan kedua ni mungkin SUUPE mungkin boleh jawab, boleh bantu Anda untuk jawab. Bagaimanakah organisasi dan persaudaraan dalam Ikram membantu usahawan di kalangan ikhwan dan akhwat dan usahawan Muslim? Ada daripada UPE yang boleh menjawab ke bagi pihak? Kalau tak kita reserve dulu nanti daripada kepimpinan tertinggi UPE boleh bantu Ana untuk jawab soalan ini. Okey, insyaAllah. Okey, sebelum tu Ikhwan dan Akhwat, sekiranya ada soalan nak ditanyakan sebelum kita pergi the final round, kita akan habis 10.30 syam. Ana diberitahu kita akan habis 10.30 syam. So kalau ada soalan-soalan untuk panelis kita on verbally yang tak mau type, antum nak tanya terus direct dalam Zoom kali ini. Kalau sesiapa ada soalan boleh tanyakan. Ada ke? Okey. Kalau tak ada kita akan pergi okey. Tapi sebelum tu ada soalan daripada Muiz Murhalim. Satu, macam mana nak atasi banyak fikir tapi actionnya tak ada pun? Oh, okey. Fikir, action tak nak. Ya, itu soalan yang pertama. Kedua, nak pilih bisnes antara perkhidmatan atau servis versus produk atau retail. Mana lagi digalakkan? Ana rasa yang paling sesuai ni cuba Rida jawab dulu. Nombor satu dengan nombor dua. Macam mana nak atasi banyak fikir tapi action tak ada. Okey, yang firstnya balik kepada macam tadi lah yang akhir Nizam cakap tadi, dia berbalik kepada BY. Sebenarnya kita ni bila kita berbisnes, the first yang kita kena clearkan kenapa kita nak bisnes. Kan mungkin kadang-kadang macam kami memang dah why kami tu sangat besar sangat. Jadi itu yang drive kita. Sebab bisnes ni kita yang jadi bos kan. Kita dah tak ada orang yang nak instruct kita. Kita lah yang kena buat everything. Jadi the driver tu adalah kita. Kalau kita pun tidak macam duk pening lagi apa yang nak buat tak buat. Sebenarnya kita yang kena jelas dulu kenapa kita nak buat bisnes. Yang ni juga lah biasa kalau anda dengan tim anda punya tim agent kan. Dia selagi kita tidak ada kejelasan yang betul-betul jelas kenapa kita nak buat bisnes, selagi kita masih lagi blur apa yang kita nak buat. Contohnya macam kita ada Waze lah, ada Google Map kan. Kita kena masuk dulu destination kita lagi mana. Kan kita ada apps kan. Barulah jalan akan datang. Kan kalau macam kita nak contoh kita lagi Shah Alam, kita pun tak jelas, kita request Grab, kita masuk dekat dalam kereta, pakcik tu kata nak pergi mana ni puan, saya pun tak tahu nak pergi mana, macam mana pakcik Grab tu nak bawa kita ke mana. Betul tak? Contoh juga Allah lah pada Ana lah, Allah dia kita yang kena jelas apa kita nak dan Allah sendiri akan susun jalan untuk kita. So bila cakap pasal nak buat produk ke, nak buat servis ke kan, pada Ana lah business is all about beri manfaat. So mana yang you passion dulu, mana business yang you passion untuk you give the values kepada people. Sebabnya kalau macam business ni, kalau kita fokus pada duit, di end of the day kita tak akan berjaya. Maksudnya duit, sebab sifat duit ni dia sifatnya liar, dia lari. Dia akan lari kalau lagi kita kerja duit, lagilah dia akan lari. Even anak pun dah 5 tahun ni kan, kadang-kadang kita pun banyak tersasar jugalah. Kadang-kadang kita fokus kepada target sale kan. Dan Allah akan uji macam-macam ujian untuk kita
clearkan baik niat kita kenapa kita nak berbisnes. Macam itulah. So maksudnya macam yang latest lah, tu yang kita clearkan balik pada staff kan. Kita buat produk ni untuk nak, kita kena fokus berapa ramai ibu-ibu yang dapat manfaat, berapa orang baby yang kita boleh tolong, berapa orang ejen yang kita boleh bantu masalah keuangan mereka. So bila kita jelas dengan memberi manfaat, duit tu dia akan datang insya-Allah je. Insya-Allah dia akan datang macam tu je. Bila ada relate balik lah dalam Ana punya pengalaman kan. Masa tahun pertama Tasnim, masa Ana cakap Tasnim ni dibuat bukannya untuk nak kaya kan, dibuat untuk nak sebab struggle kan. Masa first year tu, bila kita relate balik dulu kan, zaman-zaman dulu kan, kita buat memang happy, kita buat produk tu macam jadi macam ejen pun pakai jadi. Kita masa tu kita tak ada target sale, kita tak ada target apa-apa duit. Tahu-tahu setahun dah kita boleh capai certain amount of sale. Tapi bila kita ni dah masuk tahun kedua, ketiga, keempat, kita pun banyak belajar dan mentor-mentor kita pun memang target sale kan. Kadang-kadang benda tu dia melarikan niat kita juga. Pada Ana lah. Sebenarnya carilah apa-apa business pun yang you passion, yang you dapat pahala yang banyak daripada bisnes tersebut. Gitu. Cantik, Masya Allah. Yang penting the big why tu kan. Yeah. Lepas tu cara nak atasi banyak fikir tu, jangan fikir lah. Jalan dulu lah. Rendah je. Okey, ada nak tambah pasal dekat kita punya panelis ni, satu produk, dua services. Kan? Tapi Ana juga yakin dan percaya Akhi Nizam dan Akhi Syarum ni ada produk juga. Tapi yang ke depannya tu masih lagi services. Anything nak add in untuk soalan tu? Akhi Syarum ke Akhi Nizam? Ada apa-apa nak add in? Mana lagi digalakkan? Just in case ada tips ke? Kalau servis, tips dia kena macam ni. Kalau produk, tips dia macam ni ke? Kalau ada? Tak ada? Okey. Nizam? Tak ada. Ya, soalan Yalah. apa? Syarum dulu. Syarum dulu. Boleh. Okay, ada dulu kejap. Quick one je lah. So, Ana rasa pendapat Ana sama ada servis atau produk tu bergantung kepada individu tersebut. Itu ni of course what is dia kalau biasanya servis ni you kena ada your own expertise lah. Perlu ada expertise tu kan, baru kita boleh buat servis. Kalau kita bukan lawyer tapi kita nak buka company syarikat pengguaman dan besar kan. So kalau saya ni banker tapi nak buka jadi COSEC, salah. So but again is always kalau kita berdasarkan expertise kita, I think the baik kita guna servis kalau kita ada expertise yang kita boleh jual, and I think that is a good start, a very good start. Sebab tidak ada modal yang perlu kita keluarkan. Jadi kita perlu gunakan ke pengetahuan kita, convert knowledge kita menjadi servis dan RM. Kalau produk mungkin kita perlukan modal sikit kan. That's why I think bergantung kepada individu tersebut dan juga kepakarannya. Tapi nak kata orang yang ada servis dia boleh buat je produk, tak ada masalah kan. Produk but business ni you need to identify, there are steps lah untuk you mulakan business. You kena tahu, the first one you need to know you nak apa ni you nak buat, then produk segmen mana you nak guna, nak jual. Itu mungkin on the product base masing-masing punya. Dan saya rasa lebih kepada approach individu tu sendiri. Akhi Nizam ada apa-apa nak tambah sikit? Sikit apa yang Haji Syarum sebut tadi. Maknanya biasa mula-mula daripada kerja kepada bisnes tu, ataupun kerja bisnes part time tu, apa yang dia passion, apa yang dia suka, apa yang dia minat, ataupun apa yang dia tahu buat kan, untuk jana kewangan awal ni kan. Tapi maknanya selepas tu kalau dah stable dan sebagainya, dia boleh fikir bisnes yang lain juga kan, ataupun kembangkan bisnes yang ada dalam bentuk bidang-bidang yang lain, penambahan niche ataupun bidang-bidang yang lain. Dia tak mestinya pandai memasak, tak mestinya buka restoran pandai memasak kan selepas tu kan. Dia mungkin hire tukang masak yang pandai kan untuk menjalankan, untuk masak
makanan yang sedap untuk pelanggan-pelanggan dia. Dia lebih kepada maknanya dari sudut pemikiran business owner kan, pemilik bisnes. Dan dia bukan skill person tu. Mula-mula ni mungkin ni. Tapi mula-mula kan biasanya mungkin dia tak ada modal, dia buat freelance. Kan, dia buat freelance apa yang dia tahu kan. Apa skill dia yang ada. Tapi akhirnya dia kena tahu bagaimana manage bisnes tu yang cabaran yang lebih besar. Kan bagaimana itu, maknanya bila ada pengetahuan HR, finance, kemudian operation itu lebih besar kan, bukan sekadar buat perkara tu akhirnya yang buat perkara yang skill yang tadi tu, servis itu staff yang buat kan. Tapi akhirnya dia yang own the business, kemudian dia yang kembangkan dan sebagainya. Akhirnya sebelum ni dia buat satu perancangan succession kan, sebelum dia sebelum dia mengakhirkan kehidupan dia. Maknanya bagaimana dia membina tim dan seterusnya memberikan baton kepada orang seterusnya, insyaAllah. Masya-Allah. Itulah kata, betul lah juga kan. Kita start dengan being a specialist in our field. Lepas tu dah membesar tu manage pula. Kan, macam anak punya Sifu ada kat dalam ni, Derry, Tok Ahmad Razi, pernah beritahu kepada Ana lah, dia kata apa susah, your role as a business owner is actually managing. Kan, ada bila sampai satu tahap, after you become the specialized, then you manage. Okay, insyaAllah. Aki Abdul Rahman ada soalan nak tanya Aki moderator, boleh kongsi sikit pengalaman on your business berkaitan with Ana ni moderator lagi kan, bagilah yang soalan pada panelis. Okay, kita ada lagi 15 minit. Boleh kot, as you Ajiana boleh kot Ana jawab sikit lah, since dah tanya pengalaman bisnes berkaitan dengan AV ni. Ana start, ramai orang tahu Ana start dengan DJ Wong Kahwin. DJ Wong Kahwin, lepas tu kita move forward kepada audio visual rental. Masa tu kita banyak bantu Ikram dan banyak few more NGO yang memerlukan bantuan untuk PA system. Dan lepas tu sekarang ni kita buat fokus pada surau dan masjid. Kita sentiasa fokus kepada kat mana ada keperluan yang besar dan juga kat mana ada duit yang besar. Okey, itu dah menjawab lah kot. Okey, so dekat ruang chat sekarang ni ada survey. Ada survey yang dilakukan oleh UPE. So Ana minta sangat-sangat kepada ikhwan dan akhwat, sesiapa yang belum lagi isi survey, untuk isikan survey. Pasal Ana yakin dan percaya pertanyaan mana tadi? Ukti Lily tu tadi, insyaAllah ini adalah salah satu usaha. Ini adalah salah satu usaha untuk membantu bagi Ana sebenarnya. Ini juga adalah satu agenda yang Ikram tengah tengok macam mana dia sebagai satu medan dakwah dan tarbiyah serta islah kepada masyarakat juga. Ya. So jadi siapa yang belum lagi isi survey itu insyaAllah, dan kemungkinan besar kita akan daripada survey itu kita akan mungkin kita boleh update lah future things yang pihak UPE, unit pemerkasan ekonomi, betul UPE, unit pemerkasan ekonomi akan lakukan in the future. Okey, kita ada lagi lebih kurang 13 minit. Sekiranya ada soalan sebelum Ana pergi final round. Ada siapa yang nak unmute mic dan nak tanyakan kepada panelis? Ada ke? Okey, kalau tak ada, okey. 3 minit. Apa final question kepada panelis
apakah contribution antum and your business ini kepada Akhi Nizam dan Akhi Syarul, contribution antum dalam pembangunan usahawan tu sendiri, dan kenapa servis-servis yang antum provide ni sebenarnya penting untuk usahawan. Kadang-kadang ni dia kata, alah tak payahlah kosek, alah tak payahlah tax, boleh buat sendirilah, audit tu boleh lari-lari lah kan. Lepas tu alah nak bank tak payahlah, duit sendiri ada. Buat apa nak pergi bank, nak kena bayar interest lah, nak kena bayar apa macam-macam lah kan. So apa sebenarnya yang menyebabkan servis yang antum provide ni sangat penting, dan sebenarnya apa contribution antum pada dunia bisnes tu sendiri? Boleh anda mulakan dengan Akhi Syarul, 3 minit. Okey, terima kasih moderator. Soalan mencabar, makin mencabar lah soalan moderator. Contribution lah untuk kami ni mungkin yang untuk business commerce capital ni pada saya jelas lah. For obvious reason, kebanyakan bisnes ni perlukanlah modal. Kecil besar that is secondary, tapi biasanya perlukanlah modal. Jadi itu straightforward. Pada saya itu straightforward lah. Apa yang lebih pentingnya untuk kami di Commerce Capital ialah our focus is to the unbankable, usahawan yang unbankable, dan juga kita provide financial solution. So maknanya financial solutions ni kadang-kadang orang mengerti akal. Dia kata the only institution yang buat ialah bank contohnya yang bagi modal. Sedangkan banyak lagi institusi-institusi lain, kewangan lain yang menyediakan modal. Dan kadang-kadang dia tanya kawan dia yang meniaga, dia jual kasut, tapi orang ni dia buat manufacturing. Dia kata, oh situ ada tempat lah, institution tu bagus lah, dia fikir. Tapi tak kena, so mismatch kan. So tak kena nak pergi buat pinjaman, contohnya macam PNS sekarang. Dia hanya PNS hanya beri pembiayaan kepada franchise contoh kan. Tapi PUNB bagi pembiayaan pada semua jenis perniagaan. So Mara dia bagi perniagaan yang macam mana? Apakah produk-produknya? So kalau you unbankable, mana you nak pergi? And you masalah, ada si Chris, tak cantik sangat lah. Macam mana nak buat? The end of the world, matilah mak. Katanya. Tak boleh nak buat apa, matilah mak. So sebenarnya ada institusi, ada cara untuk kita dapatkan sumber kewangan. Ada institusi yang menyediakan perkara ini. Kalau katakan nak restructure, ada institusi yang nak restructurekan kita masalah kewangan. Jadi in short, saya rasa yang contribution yang paling utama ialah kita sediakan financial solution. Kita bantu usahawan untuk menyelesaikan masalah kewangan mereka berdasarkan keperluan mereka. Keperluan lain-lain. Orang micro businesses lain keperluannya, SME lain, corporate lain. Jadi itu yang kita cuba kongsikan dengan usahawan. Saya rasa itu yang salah satu, then that is always our passion to share all these informations and knowledge with all the businesses out there. Buat pengetahuan semua, Akhi Syarul kata si Chris tak elok lah. Tak ada si Chris pun masalah. Kata si Chris tak elok, tak ada si Chris pun masalah. Kan? Kena bantai hidung sendiri lah waktu pandemik hari tu kan. Tak ada si Chris, masalah. Okey, Akhi Nizam. So contribution enta kepada pembangunan usahawan tu, dan kenapa servis yang enta tawarkan ni sangat penting untuk usahawan? Maknanya yang tadi macam yang anda sebut tadi, dia untuk letakkan sesuatu pada tempatnya lah kedudukan dia, especially pengurusan kewangan bisnes melalui penyediaan laporan kewangan dan juga pencukaian.
Kemudian pengurusan dalam syarikat itu sendiri, dari sudut pengarah-pengarah, pemegang-pemegang saham, itu semuanya maknanya antara tiga tadi pihak berkuasa ataupun dia untuk memenuhi requirement ataupun syarat usahawan ataupun bisnes-bisnes untuk mendapatkan sesuatu kan. Contohnya financing yang mana Haji Syarum tawarkan. Kemudian tender, grant-grant waktu PKP pun ada kan, perlukan laporan kewangan, dan ada yang senyap tiba-tiba PKP ada pula yang minta kan. Itu pun maknanya penekanan dia bila perlu baru ni kan. Tapi sebenarnya dia lebih luas lah sebagai rujukan kepada pengurusan bisnes untuk melihat kewangan dari sudut analisa kewangan, kemudian tengok kewangan hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun dari sudut prestasi kewangan syarikat dan juga perniagaan lah untuk membuat sesuatu keputusan perniagaan, decision making, kan. Nak naikkan marketing ni macam mana kan, setakat ni duit macam mana, cash flow kan. Itu maknanya pengetahuan itu ada ni lah. Itu yang kita juga banyak sebelum ni kita ada buat seminar-seminar untuk ni untuk memberi kesedaran lah yang mana yang dah faham dari sudut pengetahuan lah, dari sudut peningkatan pengetahuan pengurusan tu antara yang utama lah yang usahawan ataupun bisnes perlu tahu. Tak semestinya kita, ramai lagi firma-firma yang lain yang boleh ni kan, yang takut PNC dah itu mungkin tak pilih kita sebab PNC kan. Yang boleh jadi. Nizam, yang penting kadang-kadang bagi businessman tu itu satulah yang kena disupply kepada authority lah, SSM lah, LHDN lah sebagainya. Tapi untuk kita businessman sebenarnya antara service center yang kami ni sangat perlu dan juga ikhwan dan akhwat luar sana adalah nak tahu sebenarnya gross profit berapa persen, net profit berapa persen, how do you plan your tax kan. Kalau tak plan your tax gonna be high kan, apa benda. So benda tu is actually benda-benda yang kita business owner ni kena tahu. Bukan buat sale je. Kan? Betul ke Nizam kan? Betul. Belanja-belanja kan dalam profit and loss. Itu yang mana yang boleh kurangkan cukai, yang tak boleh. Itu mungkin benda yang usahawan ataupun businessman perlu tambahkan ilmu lah kat situ, insyaAllah. Betul. Kalau tak mau tambah ilmu, so engage dengan orang-orang macam Haji Nizam. Kan? So tak payah biasa je. Okey. Kita ada 3 minit lagi. 3 minit je. Uti Harida. What's your contribution to the ummah? Yang ni Ana suka kalau Harida bercakap bab ni. 3 minit, tapi 3 minit je. Kalau di Tasnim, kita mau kepada ejen lah. Ejen, apa yang kita bantu ejen yang kita ada. So far Alhamdulillah Tasnim, kita grow memang suri rumah. 98% adalah suri rumah. So far ada dalam berapa orang 7 orang lah kot, 7-8 orang yang memang dah boleh buat income lebih pada 10,000 sebulan lah. Ada yang 30,000 sebulan, profit margin lah, gross profit bukannya net profit, sebab diorang pun running business kan, ada staff semua. So tapi mereka ni adalah diorang ni adalah zero, kita grow daripada zero. Diorang ni suri rumah yang ada anak, yang mana kita bawa diorang ni, kita growkan diorang dan boleh buat sale dekat dalam 100,000 lebih. Dan so far kita dah ada 3 orang yang buat sale 1 juta lah tahun 2021. Itu kira yang paling banyak lah. Yang dalam 3-4 ribu tu sebulan kita dah boleh hasilkan dalam 20 orang, 15 ke 20 orang lah yang boleh income macam orang kerja makan gaji. Macam dalam 3-4 ribu kan. The rest dalam hampir 1,000 orang tu yang boleh buat dalam 1,000-2,000 bawah 500. So itulah setakat yang Tasnim boleh bantu lah. Tapi basically kita memang fokus pada suri rumah lah. Okay.
Mungkin Ana boleh summary-kan lah. Kadang panelis kita ni biasalah very orang kata apa tu, very typical orang dalam tarbiyah kan, semua model, tak ada lagi Ana tak ada apa-apa lah kan. Tapi sebenarnya contribution kita sebenarnya as businessman, the simple contribution adalah untuk kita menyediakan ruang pekerjaan kepada staff kan. Itu sebenarnya satu rahmat yang mana orang bekerja tak boleh nak buat. Orang bekerja memang tak boleh nak buat kan. Itu sebenarnya satu kelebihan untuk kita business owner kan. Kita dapat engage, kita dapat gajikan orang tu, kita dapat jadikan kita business kita, office kita ni tempat untuk diorang cari nafkah yang halal kan. Oh, itu bagi Ana tu satu contribution yang besar untuk rumah lah. Okay, we got 2 more minutes. Shah, ada soalan anywhere we can pitch our business plan to ikhwah dan akhwat ala Dragon Den. Buat pengetahuan semua, Ana juga adalah peminat episod Shark Tank. Okay, so Shah, Ana assume you are an ukhti, okay? Ukhti Shah, mingle around kan. Kita tak ada orang yang betul-betul macam VC tu, walaupun kita ada seorang ikhwah di Singapura yang memang actual VC venture capital, tapi kita tak ada. Tapi just mingle around, you may find sebenarnya ramai je orang-orang yang mungkin interested dengan you punya business plan. Adapun orang yang boleh contribute to make your business plan better kan. Kadang-kadang ni bila Ana sendiri, pengalaman sendiri, kalau shop sendiri pun, kita tengok business plan sekali, pergi ke tunjuk kat Akhi Sharum kan, dia kata, share apa business plan ni, share kan, nanti ubah sikit. Contoh kan, you can never know. Tapi mingle around with ikhwan dan akhwat yang berbisnes ni, and insyaAllah ada kebaikan dia kan. Mingle around, berkawan kan, especially dengan 3 panelis kita yang hebat-hebat ni kan, berkawan dengan mereka, insyaAllah moga-moga ada kebaikan. Okay, so itu sahaja kita punya slot pada hari ini. Stay tune, insyaAllah. Hopefully semua orang dah isi survey yang dilakukan. Stay tune, insyaAllah kita akan ada series yang ketiga, keempat, kelima. Ini adalah yang dikuasai, kalau dia punya ayat dekat copywriting tu kan, dikuasai oleh unit pemerkasan ekonomi Ikram, yang mana bagi Ana sendiri, finally kita ni, usahawan ni, di-acknowledge oleh Ikram, dan moga-moga dengan itu juga membakar semangat kita, bukan saja sebagai seorang businessman yang berjaya kan, dan juga contribute to the ummah, and definitely contribute to the cause of our jemaah, insyaAllah. Okay, dengan itu jazakumullah khairan katsiran kepada semua panelis. Lambai sikit panelis. Okay, sekian saja daripada kami, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.